Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Mac bersama saya Khadijah Faisal dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Gencatan senjata di Gaza lulus. Pengasas KK Mart dan pengedar stokin dituduh di mahkamah. Sejak perang di Gaza tercetus 5 bulan lalu, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC buat pertama kalinya bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata di wilayah konflik itu. Amerika Syarikat yang sebelum ini berulang kali menggunakan kuasa vetonya untuk menolak resolusi berkenaan mengambil pendirian berkecuali, manakala 14 negara anggota tetap UNSC sebulat suara menyokong draft tersebut. Sejurus keputusan itu diumumkan seluruh Dewan Gemuruh dengan tepukan. Kandungan resolusi itu menggesa pelaksanaan gencatan senjata segera dan kekal selain menuntut pejuang Hamas membebaskan baki tawanan di genting Gaza. Keputusan itu juga disambut baik Hamas dan sedia berunding tentang perjanjian pertukaran tahanan bersama Israel. Resolusi itu turut mengulangi permintaan agar halangan kemasukan bantuan kemanusiaan di seluruh semenanjung Gaza dimansuhkan dengan segera menurut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Resolusi Majlis Keselamatan. Washington yang buat pertama kali tidak memveto resolusi itu menjelaskan bahawa sokongan berkenaan hanya fokus kepada gencatan senjata dan mengambil langkah berkecuali kerana resolusi itu tidak mengutuk pejuang Hamas. Keputusan Washington itu juga mengundang kemarahan Tel Aviv dan bertindak membatalkan kunjungan ke atas AS sebagai tanda protes. Sementara itu, pemerhati tetap Palestin ke PBB Riyad Mansour dengan nada sebab berharap kelulusan resolusi itu menjadi titik perubahan kepada pengakhiran perang di wilayah terkepung itu sekaligus menghentikan penderitaan rakyat Gaza. This must be a turning point. This must lead to saving lives on the ground. This must signal the end of this assault of atrocities against our people. Jelas Riyadh, rakyat Gaza berhak untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka dan membina semula kehidupan walaupun ia mungkin mengambil masa yang lama untuk melenyapkan trauma akibat kemusnahan teruk. Resolusi itu juga dalam masa sama melegakan dunia yang tidak lagi sanggup menyaksikan betapa tragisnya kehidupan di Gaza yang diselubungi kebuluran. Algeria yang undi menyokong berkata, tanggungjawab bagi menghentikan perang di Gaza terletak di bahu semua negara sebelum ia terlambat. Turut menyokong resolusi berkenaan adalah Rusia, Perancis dan China. Harapan menggunung juga disuarakan rakyat Gaza yang mahu gencatan senjata secara kekal benar-benar dikuatkuasakan. Rancangan operasi darat di Rafah juga perlu dihalang kerana wilayah paling selatan itu diibaratkan seperti bom jangka yang boleh mengancam lebih ramai nyawa. Keputusan positif dari resolusi Majlis Keselamatan PBB itu ibarat sinar buat penduduk Gaza. احنا نتمنى انه القرار هذا يعني يكون فعال بالمعنى الحقيقي وانه الدول العظمى تستعمل قوتها وصلاحياتها زي ما استعملته في العراق وفي سوريا وفي الدول الثانيه تستعمله ضد اسرائيل اذا ما وافقت اسرائيل على وقف اطلاق النار. على امريكا كما دعمت اسرائيل ان تدعم وقف اطلاق النار وتدعم عدم الدخول الى رفح وان تدعم بعوده النازحين الى بلادهم. لأن رفح كقنبلة موقوتة وأهل رفح ميتين من غير إعدام وميتين من غير قنابل ومن غير إطلاق نار. Semalam Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut menggesa resolusi itu dilaksana segera walaupun ia mengundang kemarahan Israel. Perang yang memasuki 6 bulan di Gaza setakat ini meragut lebih 32,000 nyawa. Malaysia menyokong penuh resolusi gencatan senjata di Gaza oleh Majlis Keselamatan PBB. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat supaya memastikan
Sekutunya Israel menghormati suara masyarakat antarabangsa dengan mematuhi gencatan senjata dan membenarkan kemasukan segera bantuan kecemasan secara besar-besaran. Melalui kenyataan, Datuk Seri Anwar turut menggesa pembebasan semua tebusan dan menghantar bantuan ke Gaza serta-merta. Beliau turut memuji keberanian dan komitmen kemanusiaan 10 ahli Majlis Keselamatan PBB iaitu Algeria, Guyana, Ecuador, Jepun, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan Switzerland. Beliau juga mengulangi komitmen negara kepada perjuangan menubuhkan negara berdaulat Palestin berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara selain kemasukan Palestin sebagai ahli penuh PBB. Beliau turut menyatakan resolusi ini sah secara undang-undang dan mesti dikuatkuasakan segera. Kenyataan itu sekaligus menemplak AS apabila dutanya mengeluarkan kenyataan mengelirukan bahawa resolusi gencatan senjata itu tidak terikat dengan undang-undang. Dan seperti dijangka, negara haram Israel terus tunjuk samsing. Menteri Pertahanannya Yoav Gallant berkata pihaknya tidak akan menghentikan kekejamannya ke atas Gaza sehingga Hamas melepaskan tebusan. אין לנו זכות מוסרית לעצור את המלחמה בעזה עד אשר נחזיר את כל החטופים אל ביתם. אם לא נשיג הכרעה ברורה ומוחלטת בעזה, זה עלול לקרב מלחמה מצפון. Dia mengeluarkan kenyataan itu di Washington semalam selepas Israel membatalkan satu lagi delegasi ke Amerika Syarikat. Pembatalan itu dilaporkan berkaitan dengan resolusi gencatan senjata oleh Majlis Keselamatan PBB. Sesudah itu, White House bingung dan kecewa dengan pembatalan Israel untuk membincangkan kebimbangan AS mengenai serangan di selatan Gaza. Jurucakap Majlis Keselamatan AS, John Kirby berkata, walaupun AS berkecuali dalam resolusi gencatan senjata itu, namun ia tidak menggambarkan perubahan dasar mereka untuk terus menyokong Israel. Today, as you all know, we abstained on a UN Security Council resolution calling for a ceasefire in Gaza till the end of Ramadan and the release of all the hostages. Our vote does not, I repeat, does not represent a shift in our policy. We've been very clear, we've been very consistent in our support for a ceasefire as part of a hostage deal. That's how the hostage deal is structured, and the resolution acknowledges the ongoing talks. KK Mart saman pengedar stokin. Alhamdulillah bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak terbawa-bawa berhubung isu stalking tertera kalimah Allah. Tegas beliau, hal itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk melalui proses undang-undang. Kalau kes stalking, saya beritahu tadi hari polis. Siasat, kalau betul salah, tangkap, dakwa. Tutup buku, maju terus kita. Janganlah sampai berminggu-minggu semua nak jadi pahlawan-pahlawan. Kerja tak jalan. Berbicara soal digital tidak ada. Negara tidak maju. Asyik bergaduh berminggu-minggu tentang satu tajuk stalking. Bukan maksud saya nak remehkan. Tidak boleh sama sekali sesiapa menghina agama. Apalagi agama Islam bukan agama persekutuan. Datuk Seri Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun turut meminta semua pihak supaya bersikap rasional berhubung isu itu. Bagaimanapun katanya, rakyat berhak mendesak dan mencadang mengenai isu berkenaan tetapi tidak boleh sewenang-wenangnya menghukum. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap di Majlis Berbuka Puasa Madani Peringkat Negeri Perak di Ipoh semalam. Sementara itu, polis tidak akan membenarkan mana-mana pihak bertindak sembrono membabitkan isu stalking tertera kalimah Allah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semua pihak mesti mematuhi sistem perundangan negara. Agensi penguatkuasa terbesar dalam negara kita yang legitimate adalah polis diraja Malaysia. Mana kita takkan sekali-sekali membenarkan mana-mana pihak mengambil tindakan berasaskan kepada
mengambil tindakan di tangan mereka sendiri. Ya. Kalau keadaan begitu berlaku, sistem negara kita nak jadi apa? Beliau berkata demikian bagi mengulas pihak tertentu yang mengambil tindakan sendiri berhubung isu stokin tertera kalimah Allah, termasuk komen yang boleh dianggap menghina agama Islam. Beliau ditemui ketika sesi soal jawab dalam Majlis Perjumpaan Khas Menteri Dalam Negeri bersama pengurusan tertinggi Kementerian, Jabatan, Agensi dan Pengamal Media 2024. Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart and Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. Chai Kikan dan isterinya Datin Seri Loh Siumoy mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Jenayah Shah Alam atas dua pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dengan menjual stokin tertera kalimah Allah 2 minggu lalu. Mereka membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Turut tertuduh syarikat pengedar Xinjiang Chang Sdn Bhd. Dan mereka tidak mengaku salah dan telah mentah bicara. Dan jaminan telah diberikan sebanyak RM10,000 setiap penjamin, satu penjamin bagi setiap pertuduhan. Right. Dan bersama KK Supermart dan pengarah dia, pengedar juga satu lagi syarikat dan pengarah-pengarah mereka pun telah dituduh di bawah Seksyen 298 bersubahat di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan. So semua yang dituduh telah pilih untuk minta bicara dan tidak mengaku salah. Itu situasi. Kes akan disebut semula 29 April depan. Sementara itu, KK Mart telah menyaman syarikat pengedar tersebut kerana mendakwa mensabotaj perniagaan mereka dengan membekalkan stokin tertera kalimah Allah. Sebelum ini tular di media sosial susulan penjualan stokin tertera kalimah Allah di kedai sebaneka KK Mart Bandar Sunway. Bagaimanapun, 3 hari selepas tular, pengurusan KK Mart telah membuat permohonan maaf dan penjualan stokin berkenaan dihentikan serta-merta. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menggagalkan taktik sindiket penyeludupan dadah yang menggunakan maklumat syarikat pengeluar cakra keras bagi mengeksport bahan terlarang itu ke luar negara. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Sazali Muhammad berkata, dadah seberat 380 kg jenis metafetamin yang dianggarkan bernilai RM12.54 juta itu disembunyikan dengan menggunakan bungkusan teh herba Cina. Menurut Datuk Sazali, siasatan awal mendapati barangan dagangan tersebut dihantar dari Kompleks Kargo Udara Bayan Lepas Pulau Pinang ke Kompleks Kargo Udara KLIA menggunakan laluan darat pada 9 Mac lalu. Katanya bertindak atas maklumat, sepasukan anggota kastam dari Cawangan Narkotik Ibu Pejabat JKDM kemudiannya melakukan pemeriksaan dan merampas barang dagangan berkenaan pada 20 Mac. Hasil pemeriksaan ke atas 32 buah kotak telah menjumpai bungkusan teh herba Cina yang mengandungi bahan kristal jenis disyaki dadah berbahaya jenis metamfetamin dengan berat kasar 380 kg dan dianggarkan bernilai RM12.54 juta. Baki 8 buah kotak mengandungi pembahagi kotak dan tidak menemui sebarang dadah berbahaya. Datuk Sazali berkata demikian pada sidang media di Cawangan Narkotik Ibu Pejabat JKDM Nilai Negeri 9. Tambahnya, hasil pemeriksaan lanjut mendapati maklumat pengeksport dagangan tersebut wujud dan merupakan syarikat pembuatan cakra keras di Kulim, Kedah. Beliau berkata dagangan tersebut akan dieksport ke Sydney, Australia dengan menggunakan laluan udara. Jelasnya, kes disiasat di bawah Seksyen 39B dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan 12 kali sebatan. Katanya tiada tangkapan dibuat ketika ini dan siasatan lanjut masih dilakukan.
Seorang kaki tangan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu cedera akibat dirempus seekor gajah liar di hutan Felda Cerol Ceneh, Kemaman. Kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa yang berusia 50-an bersama 8 lagi anggota perhilitan sudah membuat pemantauan kehidupan liar di kawasan hutan berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ceneh Muhammad Hafizul Muhammad berkata seramai 14 anggotanya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 2.06 petang semalam. Beliau berkata kejadian itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan pada bahagian belakang badan. Jelas beliau, mangsa terpaksa dibawa keluar dari hutan menggunakan alat pengusung sejauh kira-kira 2 kilometer. Katanya mangsa diberi rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber CCOE hasil kerjasama Malaysia dan BlackBerry Limited bakal menjadi hub pembinaan kapasiti dalam memerangi jenayah cyber di Asia Tenggara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pusat itu akan menjadi hub untuk meningkatkan perkongsian risikan ancaman dan memupuk kerjasama serantau. Beliau berkata sebagai lokasi yang dipilih untuk penubuhan CCOE, Malaysia berhasrat untuk mencapai matlamat bersama untuk mewujudkan ekosistem kemahiran dan pembelajaran yang berdaya saing global di rantau Indo-Pasifik. The CCOE is a milestone in our journey towards creating a robust cybersecurity ecosystem necessitating strong partnership across the public and private sectors. Towards a more secure digital environment, we can collaborate to develop plans that encourage information sharing and expertise exchange between government agencies and other stakeholders, including sharing actionable threat intelligence. Majlis Pelancaran CCOE ini turut dihadiri Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Antarabangsa dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng, Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry John J. Giamatthew serta 130 delegasi dan ahli perniagaan dari Kanada. Malaysia menandatangani perjanjian untuk mengukuhkan poster keselamatan cyber Malaysia dengan BlackBerry di San Francisco, Amerika Syarikat tahun lalu yang turut dihadiri Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Datuk Seri Anwar turut mengulangi sasaran mewujudkan 25,000 pekerja dalam bidang keselamatan cyber tahun depan. Lima beradik yatim piatu sambut Ramadan. Alhamdulillah bertemu kembali. Ramadan tahun ini terasa janggal dan sayu buat 5 beradik dari Alor-Star Kedah apabila mereka menjalani ibadah berpuasa sebagai yatim piatu. Mengenang kembali peristiwa pahit 2 bulan lepas, bapa mereka Muhammad Norzianal 46 tahun serta ibu Suhana Othman 43 tahun maut dalam nahas jalan raya selepas motosikal dinaiki mereka melanggar tiang elektrik pada 11 Januari lalu. Hari berganti hari, kesedihan itu masih terasa. Apatah lagi mereka hilang tempat bergantung dengan sekelip mata. Tugas sebagai ayah dan ibu kini digalas oleh anak sulung Nurul Fatin Hanani Azmi 23 tahun. Lebih memilukan apabila adik bongsunya Adib Iman 8 tahun masih tercari-cari di mana kedua ibu bapa mereka. Sebab kami suka masak dan buka puasa. Lepas tu bila tak nak buka puasa, sekarang ni saya yang masak, saya yang urus semua. Memang rasa lah. Memang kadang-kadang tu saya masak sambil nangis sebab fikir mak saya. Lepas tu Nurul Fatin Hanani yang juga pelajar Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang antara 13 asnaf yang menerima sumbangan daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah, Idaman Sendirian Berhad dan Kelab Media Elit Kedah. Seorang lagi penerima Muhammad Alif Irfan Rizwan 17 tahun berkata, kematian ibu bapanya akibat kemalangan 23 September tahun lalu memberi cabaran kepadanya apabila dia perlu menjaga adik-adiknya yang lain. Dia jawab ibu kamu di mana? Abang ibu kamu di dekat Bian.
Dia teriak tak bila dia tanya? Dia tanya. Tapi apa, kita pun kena reda je lah nak kata lagi. Tu kita macam hari kami tu kita ni nak buat macam solat dan juga tu Yasin nanti apa. Kalau setiap minggu tu tapi gemuk. Sumbangan yang diterima mereka hari ini sedikit sebanyak mengubat kesedihan di samping membantu kelangsungan hidup mereka. My Salam dengan kerjasama TV Al-Hijrah meneruskan misi menyantuni golongan B40 melalui skuad Hijrah Prihatin Bubur Lambu. Pengurus pembangunan skim My Salam, Muhammad Alif Zulhilmi berkata, melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR itu, pihaknya dapat memberi kesedaran kepada golongan sasar mengenai kepentingan skim takaful percuma yang ditawarkan pihaknya. Sebab My Salam ini adalah satu takaful percuma yang memang kita perlu nak war-warkan kepada orang awam. Betul, kita juga menyangkakan cara ini akan diteruskan juga lah untuk manfaat kepada orang awam di mana ahli My Salam dan juga ahli TV Asia sendiri datang ke lapangan untuk bersama dengan penduduk. Dalam masa yang sama kita juga bagi bantuan kepada penduduk di sini, di mana 50 orang ahli terpilih, kita ada bagi bantuan barang dapur termasuk juga bantuan daripada My Salam sendiri. Jelasnya, skim ini menawarkan manfaat perlindungan kemasukan hospital dan 45 penyakit serius. Tambahnya, golongan sasar perlu mendaftar melalui aplikasi skim perlindungan My Salam untuk menyemak kelayakan. Sementara itu, Pengurus Sumber Manusia dan Pentadbiran TV Al-Hijrah, Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata, PPR Desa Tun Razak Ceras merupakan lokasi terakhir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita sekarang sedang di dalam proses agihan sebanyak 800 pak bubur lambuk kepada semua penduduk PPR Desa Tun Razak. InsyaAllah seterusnya kita akan berada di Arau esok sehingga 29 hari bulan untuk lokasi terakhir skuad hijrah bubur lambuk kita pada tahun ini. Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF melancarkan misi Surah Al-Jumu'ah Ummah Grand Reset untuk kempen Quran Awal sepanjang 2024. Misi itu mensasarkan reset atau penetapan semula kesatuan dan transformasi sosial dengan sasaran 3U, iaitu ulama, umara dan ummah. Melalui kenyataan WUIF, Ummah Grand Reset membawa tema kesatuan dan transformasi sosial berpandukan Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah memberi panduan kepada umat Islam supaya berkumpul di masjid, mendengar khutbah dan solat berjemaah, lalu meneruskan kehidupan bagi menjana ekonomi dan kekuatan ummah. Mengambil pengajaran dari surah ke-62 dalam Al-Quran itu, penambahbaikan diri dan masyarakat harus berlaku setiap minggu. WUIF turut menyeru golongan pemimpin atau umara untuk mengangkat nilai Al-Quran dan hadis dalam program dan gerak kerja yang dilaksanakan selain menuruti kepatuhan syariah. Selain itu, WUIF menyeru golongan agama atau ulama untuk menggalakkan umat Islam membina kesatuan dan transformasi sosial selain membina kekuatan spiritual. Tambahnya, panduan daripada surah Al-Jumu'ah juga merupakan model yang ingin dipasakkan dalam diri pemimpin, agamawan dan ummah secara keseluruhannya. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak muallaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Sekian untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.